Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ahmad Ayub. Hai, saya Ahmad. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel Ahmad Ayub. Yang belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe di bawah ini agar tidak terlepas dengan video baru yang akan saya upload pada masa akan datang. Terima kasih. Video kali ini saya nak cerita tentang satu tajuk, iaitu bagaimana hati Nabi Muhammad SAW disucikan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Sewaktu Nabi kecil, Nabi disusukan oleh seorang ibu susuan, iaitu Halimatus Sa'diyah. Okey, ingat Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu susuan, ibu yang menyusukan Nabi Muhammad SAW, bukan ibu kandung. Ibu kandung adalah orang yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ibu susuan pula ialah orang yang menyusukan Nabi Muhammad SAW semasa kecil. Okey, kita sambung. Ketika umur Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun, masa tu kecil lagi. Baya-baya kalau waktu macam sekarang ni, mungkin umur 4 tahun belum fasih cakap perkataan-perkataan sebiji-sebiji seperti buah, bermain. Mungkin ada huruf-huruf yang tak cukup bila disebut. Tapi istimewanya Nabi Muhammad SAW semasa umur 4 tahun sudah fasih bercakap. Tapi baginda bercakap dalam bahasa Arab. Baik, sambung. Semasa umur Nabi Muhammad SAW 4 tahun, Nabi bermain dengan kanak-kanak yang lain di depan halaman rumahnya. Kalau dalam bahasa kita, di tempat taman permainan ataupun padang bola ataupun padang-padang yang berdekatan dengan rumah. Kalau zaman kita lah. Masa tu Nabi Muhammad SAW sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain. Tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu, 2 orang malaikat ini datang lalu memegang Nabi Muhammad SAW dan membawa ke satu tempat. Apabila kanak-kanak tersebut yang berada di situ melihatkan peristiwa tersebut, mereka rasa takut sebab orang yang tak dikenali tiba-tiba datang lalu tangkap budak ni, bawa pergi tempat tu, tempat lain, mungkin di tempat lorong-lorong kecil, lalu membelah dada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tak takut? Betul tak? Mesti takut bila nampak kejadian macam tu. Kita tak dapat expect bahawa itu adalah malaikat. Dan yang kita tahu, kalau kita mesti orang ni nak bunuh budak ni, mesti ini adalah pembunuh. Mungkin macam tu, betul tak? Okey, pada ketika itu kanak-kanak yang lain nampak peristiwa tersebut. Kanak-kanak dan yang melihat ni terus lari pergi ke rumah Halimatus Sa'diyah. Mereka lari sampai kat rumah ibu susuan Nabi Muhammad SAW ni. Mereka kata, Makcik, tu ada ni, Muhammad kena colek, kena bunuh. Macam itulah bahasa kita. Dia pun bagi budak-budak kanak-kanak ni bagi tahu dekat Halimatus Sa'diyah yang Nabi Muhammad ni nak kena bunuh dengan 2 orang pemuda yang kita tak tahu siapa dia. Dia tak tahu, mereka ni tak tahu siapa 2 orang tersebut. Lalu Halimatus Sa'diyah dan juga kanak-kanak tersebut berlari ke tempat Nabi Muhammad SAW berada tadi. Kemudian apabila mereka nampak peristiwa tersebut, mereka nampak 2 orang malaikat ini sedang membelah dada Nabi Muhammad SAW. Siapakah malaikat tersebut? Malaikat itu adalah Jibril alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyucikan hati Nabi Muhammad SAW, buang segala kotor-kotoran yang ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Apabila dibelah dada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun ambil dan keluarkan seketul darah. Darah ini dipanggil hati. Kita pun ada hati, betul tak, dalam dada kita kan. Seketul hati ni, lalu malaikat Jibril pun berkata, ini adalah sasaran syaitan
daripada kamu. Makna kata dekat sini maksudnya malaikat nak bagi tahu hati ini adalah sasaran ataupun target, ataupun syaitan ni dah lama dah, daripada sejak sebelum manusia turun di bumi lagi, dia dah lama dah dengki dengan manusia ni, iri hati dengan manusia ni untuk menghapuskan umat manusia ni. Dengan cara bagaimana? Dia target hati manusia ni, nak dirosakkan hatinya agar seluruh tubuh badan manusia ni rosak, lalu ikut perintah syaitan, buat kejahatan, buat segala keburukan, buat segala kemusnahan yang ada di dunia ini, lalu ikut masuk sekali sama-sama dengan syaitan di neraka. Itulah maksud malaikat cakap sesungguhnya hati ini adalah sasaran syaitan daripada kamu. Jadi selepas itu hati tersebut, malaikat pun membasuh, mencuci hati tersebut menggunakan air Zam-Zam yang berada di Mekah sekarang ini kan. Air Zam-Zam tu lah dibasuh dengan bersih hati tersebut, segala kotoran, bintik-bintik hitam dan sebagainya hilang, seolah-olah seperti kain putih yang baru yang tak ada tumpuk-tumpuk langsung, putih bersih. Okey. Kemudian hati tersebut dimasukkan semula dalam dada Nabi Muhammad SAW, seolah-olah dadanya tiada kesan luka dan jahitan dan sebagainya. Elok seperti biasa, tak ada apa. Jadi ketika itulah peristiwa yang dilihat oleh Halimatus Sa'diyah dan kanak-kanak yang lain. Okey, apakah nilai yang kita dapat daripada kisah ini? Kisah ini nak menceritakan bahawa nilai yang kita boleh ambil ialah apabila hati kita bersih, insya-Allah akal fikiran dan juga akhlak kita turut menjadi bersih. Dah bersih, akhlak pula menjadi mulia. Sebab tu bila Nabi Muhammad SAW nak menjadi Rasul, salah satu tanda yang perlu ada pada Rasul ialah perlu dicucikan hatinya dulu, dibersihkan hatinya dulu sehingga bersih, barulah layak menjadi Rasul. Siapa yang nak jadi Rasul tapi hati tak bersih, adakah orang akan dengar cakap dia? Alah, dia ni nak jadi Rasul, dia jadi Rasul, dia pun tak amanah, dia pun duk bohong orang, dia pun duk mencuri sana sini, duk kata kat orang, duk gosip, buka aib orang. Sebab tu Allah tak mau jadikan Rasul macam tu. Jadi tanda yang pertama, perlulah apa? Belah dadanya dan cucikan hati tersebut sehingga bersih segala kotor-kotoran, hanya tinggal iman dan juga takwa dan kebaikan yang ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita ini perlulah kita ambil tauladan, dan jika hati ini kita tak jaga dengan elok, maka seluruh anggota badan kita akan rosak, akan jadi buruk. Jadi jaga elok-elok hati kita. Kalau boleh selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, bantu orang, buat benda yang baik, elakkan benda-benda yang mungkar, insya-Allah. Okey. Harap video ini dapat memberi sedikit manfaat, walaupun tak banyak, tapi dapatlah sedikit ilmu. InsyaAllah kita boleh amalkan sama-sama. Okey, terima kasih kepada yang dah tengok video daripada awal video sampailah ke hujung video. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe. Sini. Jangan lupa subscribe agar tidak terlepas dengan video-video baru yang akan saya upload pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.